Ustazah, boleh ceritakan mengenai kisah pengikut Nabi Isa yang meminta makanan dari syurga? Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segmen risalah kita takkan tutup, tetapi ada pesanan-pesanan terakhir yang kita nak cerita, nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku lagi dalam bulan Ramadan ataupun yang terkait dengan waktu berpuasa. Apa yang jadi hari ini, sebelum ni kita cerita tentang sirah Nabi SAW kan. Hari ini kita nak ambil petikan. Dia sebenarnya apa yang saya nak kongsi ni ada dalam Al-Quran pada suratul Maidah. Surah Al-Maidah jarang orang bahas, tuan-tuan kan. Tapi hari ini dalam risalah dengan tim Siakat Keli, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana diceritakan pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam yang digelar mereka ini ataupun mereka ini disebut sebagai kelompok Al-Hawariyun. Pengikut Nabi Isa alaihi salam yang namanya Al-Hawariyun ini adalah orang-orang yang waktu itu digambarkan mereka ini masih lagi sangsi dengan Nabi Isa. Apa yang jadi dalam Quran daripada ayat 110 sehingga 120. Kalau tuan-tuan puan nak baca kisah dia, sangat menarik. Ceritakan bagaimana pengikut yang masih lagi sangsi dengan Nabi Isa AS yang kita sebut dalam Quran dah cerita banyak tuan-tuan puan. Apa mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Antaranya apa disebutkan Nabi Isa ni dalam ayat Al-Quran, ayat yang 110, ayat pertama yang kita nak tengok tuan-tuan puan, diceritakan Nabi Isa ini adalah orang antara orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan dia boleh bercakap waktu dia masih lagi berada dalam buaian. Maknanya waktu bayi lagi dia dah boleh bercakap dah. Kemudian yang kedua, Nabi Isa ini adalah orang yang dia pernah ambil tanah kemudian dia bentukkan jadi burung, dan dengan izin Allah bila dia tiup tanah tadi jadi burung. Banyak dah mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Isa, tetapi kita sebut pengikut dia masih lagi sangsi. Kemudian sampailah jadi peristiwa turunnya perintah supaya berpuasa. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan puan, kita jangan ingat kita je puasa. Orang dulu-dulu pun dah puasa lama dah. Di zaman Nabi Isa juga turun perintah berpuasa. Bila mana turun perintah berpuasa, pengikut-pengikut Nabi Isa ini minta dengan Nabi Isa supaya dia nak hidangan daripada syurga. Subhanallah. Kalau kita fikir tuan-tuan puan, bila dia minta hidangan daripada syurga ini, apa tujuannya? Tak lain tak bukan, yang pertama dia nak tengok bagaimana Nabi Isa alaihi salam beri reaksi, dan mungkin yang kita tengok dari satu sudut dia nak cabar kuasa Allah Subhanahu wa taala, boleh ke tak boleh nak buat. Tapi subhanallah, sangatlah hebat Allah Taala ni, dijadikan peristiwa dia tu berlaku tuan-tuan puan, bila mana datang permintaan sebegini kepada Nabi Isa. Mula-mula Nabi Isa tolak. Sebab apa? Sebab dia takut bila mana orang-orang ini minta dengan perkara-perkara yang kita kata pelik-pelik ni, Nabi Isa takut kaum dia ni akan dimusnahkan seperti mana kaum-kaum terdahulu. Tapi bila mana dah lama mereka minta, akhirnya Nabi Isa angkat tangan minta dengan Allah, wahai Allah, berilah kami rezeki hidangan daripada langit. Turun hidangan tadi tuan-tuan perempuan, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Isa masih lagi rasa sangsi dengan Nabi Isa. Subhanallah. Tu nak kata ada orang bila dia kerah hati tuan puan, bila dia tak diberi hidayah, tak ada siapa boleh tolong dia untuk dapat hidayah. Maka kita belajar daripada peristiwa Nabi Isa ini, bila turun hidangan itu Nabi Isa kata, "Ha, makanlah. Hampa yang nak minta kan." Tapi Nabi Isa tak cakap pasal kedah, tu saya lah cakap pasal kedah. Nabi Isa kata, "Ha, makan. Sebab kalian dah minta." Depa tak mau makan. Depa kata apa? Selagi mana Nabi Isa tak makan, depa takkan makan. Subhanallah. Apa yang jadi? Bila mana jadi macam tu, Nabi Isa panggil fakir miskin yang ada di sekitar itu untuk makan makanan tadi. Dan subhanallah, orang yang buta makan, dia nampak balik. Orang yang sakit bila makan makanan tadi sehat, segar, bugar. Maka bila tengok sebegini yang disebut dalam Al-Quran, inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tolak Nabi Isa. Dan bukan sekadar itu, akhirnya bila mereka tengok
keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan dia semakin mengagungkan Allah, tetapi dia menyeleweng. Kita sebut ini yang jadi mereka mengagung-agungkan Nabi Isa alaihi salam, sehingga akhirnya ada dalam kalangan mereka ini yang mengatakan Nabi Isa ini adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran yang kita nak belajar? Yang mungkin pada penghujung Ramadan ini, yang pada baki-baki hari dalam bulan Ramadan ini, yang kita nak ambil pelajaran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, siapa yang Allah beri hidayah, maka tak ada orang yang boleh halang dia daripada dapat hidayah, dan siapa yang Allah sekat daripada dia dapat hidayah, maka tak ada siapa yang boleh bantu orang yang sesat tadi. Hujung Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, kita duduk, kita bermuhasabah. Tanya dengan diri kita, adakah kita ini orang yang sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita rasa kita tak tahu, tuan-tuan puan, doa banyak-banyak dalam baki-baki hari yang ada dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah pimpin hati kita, Allah kasih kepada kita, Allah bimbing kita, tuan-tuan puan, supaya akhirnya kita boleh jadi hamba Allah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Mudah-mudahan Ramadan yang mendatang kali ini adalah Ramadan yang sama mendatangi tahun kehidupan kita, tapi ia memberikan natijah yang berbeza dari sudut kita memaknakan Ramadan yang kita temui pada hari ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kenangan yang paling manis, menjadi catatan yang paling baik dalam catatan amal kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita, tuan-tuan dan puan. Doa banyak-banyak, ya Allah, sudilah kiranya Kau terima puasa kami ini, ya Allah, dengan apa yang kami kerjakan. Mudah-mudahan ia akan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah selamat berpuasa pada hari-hari yang terakhir. Dan saya suka untuk sebut sebelum kita berpisah, ya, selamat menyambut Aidilfitri. Mudah-mudahan Aidilfitri kali ini menjadi lebih bermakna setelah kita memaknakan Ramadan yang sudah berlalu sebelumnya. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.